Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Boleh dengar suara saya? Boleh cikgu. Alright, sorry last week blackout. So, terus tak boleh nak buat kerja sebab kena tukar apa nama tu? White box apa electric box yang baru. So, terus tak boleh buat kerja. So, hopefully hari ni hujan tak lebat, dia tak tangkap lagi. So kita boleh mulalah. Tak apa, yang lain tak ada masalah, lambat tak apa. So, ada 7 orang. So, 7 orang ni boleh tak ada masalah. Ada 5 orang je. Kita ada Huda, kita ada Liana, kita ada Bimal, kita ada Prima. Oh, ada empat orang je. Okay, tak apa, kita start dulu. So, rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Tiba-tiba dia kata suruh cari nilai X. So, dalam korang punya thinking, adakah korang nak jom main teka-teka huruf lah? Main teka, mungkin sini 5 kot. Mungkin sini 5, mungkin sini 5. Tapi tak masuk akal sebab sini negatif. Besarkan sikit lah nombor, sini 10 lah. Jadi 10, sini jadi 3. Tak kena juga sebab sini 3, sini 10. So dekat sini ada satu idea yang mana kita kena guna konsep Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Konsep Pythagoras theorem cakap kalau engkau ada segitiga bersudut tegak, so kalau yang paling pendek adalah A, yang tengah-tengah B, yang paling panjang C. So apa hubungan tiga-tiga sisi ni? So kalau paling pendek kau tambahkan dengan yang setengah panjang, kau akan dapat yang paling panjang. Syaratnya semua kena kuasa 2. So dekat sini kita tahu cikgu macam mana nak guna konsep ni kepada soalan ni. Kita nak cari nilai X tu. Dan kalau korang perasan, kita boleh guna formula ni. Okay, formula daripada Pythagoras theorem ni untuk kita paksa X tu ada dalam satu equation. So dia akan jadi macam mana? So dia akan jadi A yang paling pendek iaitu X tolak 7 kuasa 2 kena paksa tambah dengan X iaitu X sahaja dan pasti akan dapat 13 square. So dengan menggunakan konsep A, B, C, kita berjaya untuk meletakkan X dalam satu equation dan kita boleh cari X tu apa. So dekat sini, korang nampak cikgu kita kena solvekan X ni kan? Ya, betul. So kita pun start solving. Shortcut untuk kembangkan yang depan ni, alright, so shortcut untuk kembangkan depan tu X tolak 7 kuasa 2 tu, kalau nak kembangkan dia korang tahu ada 3 benda nak keluar. So tengok yang depan dulu. Depan hanya ada X. So apa yang kat depan tu kau kuasa 2 kan je, settle. Lepas tu yang kat belakang tu kau tulis dulu kat belakang sini. Lepas tu kuasa 2. So apa sahaja yang dekat belakang tu akan kuasa 2 termasuk dengan negatif. Yang tengah-tengah ni yang best. Ambil 2 ni, darabkan dengan negatif 7, darabkan dengan X. Yang lain semua, yang sebelum ni saya buat kuasa 2. So apa yang saya buat sekarang, saya darab pula. So 2 darab 7 darab 14. 2 darab negatif 7 darab X. So dia akan jadi negatif 14X. So kalau saya cantikkan lagi, dia akan jadi X square tolak 14X tambah 49. Itulah kembang yang depan ni. So saya sambung, saya masukkan dalam equation panjang tu. So dia akan jadi X square tolak 14X tambah 49 tambah X square. Semuanya jadi 13. So kalau korang recall, 13 kuasa 2 pun ada nombor dia. So 13 kuasa 2 adalah 169. 169. So dekat sini kalau korang perasan kita ada X square dengan X square. Terma yang sama, dua-dua positif. So dia akan jadi 2X square tolak 14X. Okay, tambah 49 dan saya paksa supaya 169 tu datang sebelah kiri. Kenapa saya paksa dia datang sebelah kiri? Sebab dia kita kena paksa dia jadi kuadratik. Saya guna ayat paksa. Sebab kita tahu kalau kau ada X kuasa 2 macam nak selesaikan, mesti ada 2X yang keluar. So terpaksalah kita mengsamakan semua benda dengan kosong. Itu teknik dia.
So 49 kalau saya tolak dengan 169, saya akan dapat 120. So equation kuadratik yang saya kena selesaikan adalah tolak 120 sama dengan kosong. So sampai dekat sini, kita tahu X yang kita nak cari itu akan ada dua benda yang terkeluar daripada dia. So apa benda yang mungkin terjadi? Korang kena faktorkan kalau pakai cara biasa. Tapi kalau saya, tolonglah pakai kalkulator. So saya panggil kalkulator keluar. Siapa yang pakai kalkulator ni? Saya rasa semua orang tahu. Pergi dekat menu, pergi dekat huruf A, akan dapat dua pilihan. Yang kita buat ni adalah polinomial kuadratik. So pilih 2, degree dia. So 2, negatif 14, negatif 120. So sekarang ni dia bagi nilai pertama adalah 12. So X pertama saya adalah 12. Kemudian X kedua saya adalah negatif 5. Soalan yang saya nak tanya korang, yang mana yang patut saya pakai? X sama dengan negatif 5 ke X sama dengan 12? Ada dua pilihan jawapan sekarang. Siapa nak try? Siapa? 12. Okay, Putri cakap 12. Soalannya kenapa? Sebab tak ada panjang sesuatu benda nombor negatif. Walaupun X sama dengan negatif 5 menyelesaikan kuadratik ni, tetapi dia tidak boleh dipakai dalam realiti. Sebab dia hanya menyelesaikan kuadratik tetapi tidak boleh digunakan dalam konteks panjang. So kita tahu X 12. So dah jumpa 12, so panjangnya 12. So dekat sini berapa? 12 darab 5, 12 darab 7 adalah 5. So itu je lah cara dia. Dapat soalan macam ni jangan panik. Cuba guna konsep apa yang ada. Ada soalan? Kalau tidak saya teruskan. Tak ada Teruskan soalan seterusnya. Okey, dikatakan salah satu punca bagi persamaan kuadratik ni ialah negatif 4. Okey, salah satu punca adalah negatif 4. Dengan keadaan P ialah pemalar. Siapa tak faham pemalar tu apa? So semua orang faham pemalar tu apa. Saya assume tak ada respon. Saya willingly nak explain pemalar tu apa, tapi kalau tak ada respon saya anggap semua orang faham ya. So pemboleh ubah dalam equation ni adalah X, pemalar dia adalah P 4, 5. Tu semua pemalar. So dia minta cari P. Dan simple, dia nak cari P kalau salah satu ialah pemalar. So by right korang nampak dah dia punya kuadratik tu, X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 4 tolak PX. Bila korang susun dalam bentuk ni tak bawa masuk apa-apa. Dia tidak memberikan apa-apa nilai. Tetapi kalau korang susun dalam bentuk X square tolak 5X tambah PX tolak 4 sama dengan kosong, ia memberi maksud sesuatu yang mana apabila negatif 4 itu masuk ke dalam tempat X sebab dia adalah salah satu punca, semua di sebelah kiri itu sepatutnya jadi kosong. Maka kita boleh guna idea itu untuk kita selesaikan masalah ni. So negatif 4 saya akan masukkan dekat dalam tempat X. Kenapa? Punca akan menyebabkan kuadratik itu menjadi kosong. So saya dah tahu bila saya dah masuk dalam ni apa yang tinggal, tambah P negatif 4 tolak 4 sama dengan kosong. So bila saya masukkan semua ni, ini adalah satu equation dan satu aja huruf, saya boleh cari P dan itulah cara kita cari P bila dia bagi salah satu punca. So yang depan tu akan jadi 16, yang ini akan jadi tambah 20, ini akan jadi tolak 4P, yang ini akan jadi tolak 4.
sama dengan kosong. So bila sampai sini saya nampak ni ada nombor, ni ada nombor, ni ada nombor, saya tahu saya gabungkan. Lepas tu saya nampak ni negatif 4, saya boleh hantar ke sebelah kanan. So 16 tambah 20 jadi 36 tolak 4, so kita ada 32 sama dengan 4P yang telah jadi positif. So P adalah 32 bahagi 4 iaitu 8. So P adalah 8. Adakah P itu punca? Bukan. P itu adalah pemalar. So P adalah 8, dah jumpa. Dan soalan seterusnya dia tanya, kau dah jumpa salah satu punca, tolong cari punca satu lagi boleh? Boleh, tak ada masalah. So kita guna apa kita jumpa tadi, kita recreate balik original function dia. So kita recreate original function dia. Untuk kita ambil tahu apa sebenarnya kuadratik paling lengkap dia. So kita masukkan P dekat tempat dia. So x square tolak 5x tambah 8x tolak 4 sama dengan kosong. So x square tambah 3x tolak 4 sama dengan kosong. So dekat sini kita tahu kalau saya cari punca kedua-dua ni mesti salah satunya negatif 4. So saya panggil kalkulator keluar. Saya guna konsep kalkulator ni. So x1 3x adalah B, negatif 4 adalah C. So punca pertama keluar adalah 1, punca kedua keluar adalah negatif 4. So kita tahu punca satu lagi adalah 1. Okey, soalan saya buka. Siapa nak tanya apa-apa? Oh, saya tak tunjuk kalkulator lain sebab saya rasa kalkulator ni ramai orang pakai. Kalau nak saya tunjuk kalkulator lain cakap Ada banyak kalkulator ni. Boleh tunjuk. Tapi saya tunjuk ini je sementara. Ada soalan tak? Tak ada 16 orang. Okey. Next, soalan seterusnya. So dekat sini kalau dia minta lakarkan graf bagi fungsi kuadratik benda Allah ni, macam mana nak buat? Okey, benda pertama yang kena ambil tahu adalah apa A dia, apa B dia dan apa C dia. So dah tahu B sebenarnya tak bagi tahu banyak benda pun. Kenapa kena tahu A? Sebab nak tahu senyum atau masam. So graf ni positif A-nya maksudnya graf senyum. Dan dia langgar paksi Y pada negatif 5. Okay, so dekat sini kamu tahu dah tahu dia punya ABC dia. C dia negatif 5, A dia 1, B dia negatif 4. So kalau B negatif sebenarnya dia akan jatuhkan titik maksima tu atau minima dekat sebelah kanan. Kalau B kamu positif dia akan jatuh di sebelah kiri. So kalau saya akan guna kalkulator ni. Saya masukkan dan saya cari punca dulu. Kena tahu punca. Kena tahu punca dekat mana. So saya panggil kalkulator, saya cakap tolong carikan aku punca ni. So 1x tolak 4, lepas tu tolak 5 sebagai C. Saya dah masukkan. Saya tekan sama dengan punca pertama adalah 5. Punca kedua adalah negatif 1. Dan kelebihan kalkulator ni, dia akan bagi titik minima untuk X. So titik minima dia 2 dan juga negatif 9. So hanya menggunakan kalkulator ni saya dah dapat semua information yang saya perlu untuk lukis atau sketch graph ni. So dia akan langgar dekat paksi 5, paksi Y, paksi intercept Y 5, negatif 5. Kemudian dia akan ada punca dekat negatif 1 dan juga 5. Kemudian bentuk dia senyum. Dan titik paling rendah dia adalah 2 negatif 9. So saya bawakan sikit negatif 9. Sini 2. So ni titik paling rendah. So saya pun buatlah garisan dia. Dah siap. Inilah fx
sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tolak 5. Cara lukis step by step dia pakai kalkulator ni sangat mudah. Kalau kamu pakai kalkulator yang macam ni, dia takkan bagi titik minima. Hanya kalkulator ni je bagi titik minima dengan cepat. Kalkulator ni kena pakai cara manual sikit lah. Okay, soalan? Tak ada. So semua orang dah cun ni. Kemudian tentukan paksi simetri dan nilai minimum. Dah bagi dah semua. Paksi simetri semua orang tahu kat mana dia membahagi kedua-dua garisan graf tu dengan cantik. So paksi simetri mesti dekat titik X minima dan jawapan untuk dia adalah X sama dengan 2 dan titik minima bagi fx adalah saya dah pakai dapat pakai kalkulator immediately, tak payah pening kepala. 2 negatif 9. Tak ada apa yang nak dipeningkan untuk soalan graf bila kamu ada kalkulator tu. Okay. Next. So kalau soalan tu straight macam ni, tentukan koordinat titik minimum bagi fungsi kuadratik sekian. So saya dengan suka hatinya akan memaksa semua pelajar pakai kalkulator. So A dia 1, B dia 2, C dia negatif 3. So punca pertama dah jumpa. So kamu tahu punca pertama. Ini bukan jawapan untuk titik koordinat titik minimum ini punca dia. So punca pertama saya tahu. Punca kedua saya dah tahu. Titik minimum untuk X adalah negatif 3. Negatif 3X, negatif 1X dia. Dah balik. Lepas tu titik Y dia negatif 4, dah jumpa. Lepas tu dia minta lakarkan graf tu. So korang dah ada semua information yang perlu, kita lakar graf lah. First saya akan tanda punca dulu. X pertama, punca pertama dekat 1. Punca kedua dekat negatif 3. Graf ni graf senyum sebab A dia positif. Dia langgar paksi Y dekat negatif 3, so dia langgar dekat sini. Dan titik minima dia ada pada negatif 1 turun ke bawah sampai negatif 4. So dekat sini titik minima dia. So apa yang saya buat? Saya guna semua poin yang saya buat ni. Dan inilah graf fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Okay, soalan tak ada Siapa nak tanya apa-apa buka mic je, tak payah tunggu saya apa. Tak payah tunggu saya tanya. Nak tanya apa tanya je. Okay, next. So tak ada soalan. Alright, so apabila kita jumpa soalan yang panjang lebar, biasanya cadangan saya baca ayat sebiji-sebiji lah. So nama orang tu Pak Samad. Dia nak buat sebuah kebun sayur. Bentuk dia segi 4 tepat. A, B, C, D. Diberi panjang AE adalah 12. So panjang AE ni 12. Dia dah bagi dalam gambar. Dan dia minta, soalan pertama sekali dia minta bentuk satu ungkapan bagi luas segi 4 ini L dalam sebutan X. Now, bila dia minta ungkapan, maksudnya adakah dia meminta equation atau ungkapan? Sekejap, saya check skema jawapan. Dia nak equation ke dia nak jawapan? Okay, so dia nak equation. Sebab dia dah awal-awal cakap ada luas, iaitu L. So, korang tahu panjang darab lebar dia akan jadi luas. So kita ambil lah lebar dia, kita darabkan dengan panjang dia, kita dapatlah luas dia. Konsep yang sangat senang. So L adalah 2x dia punya lebar
tolak 5 darab panjang dia iaitu 12 meter tambah 4x. So inilah expression dia dalam sebutan x. Ada soalan? Tak ada? Vimal kena tutup mikrofon. Okay. So diberi luas kebun sayur tu dia cakap luas kebun sayur tu 252. Maksudnya luas semua ni 252. Tadi dekat soalan A dia kata luas segi 4 tu L. Tiba-tiba dia kata kalau luas kebun sayur tu 252, apa nilai X? So dekat sini kamu pun perasan L tu sebenarnya 252. So kamu gantikan sekejap. So 252. So dengan penggantian L tu kita boleh selesaikan lah ni. Alright, so kalau saya susun balik dekat sini, so dia akan jadi 2x tolak 5. Lepas tu kita ada 12 tambah 4x dan semua tu kena jadi 252. So kembangkan macam biasa yang korang tahu, 2x darab 12 kita akan dapat 24x. 2x darab 4x kita akan dapat 8x square. Negatif 5 darab 12 akan jadi negatif 60. Negatif 5 darab 4 akan jadi negatif 20x. Dan semua tu sama dengan 252. Dan kalau korang perasan, kita ada x kuasa 2 dah ni. So maksudnya, kita mesti guna idea kuadratik untuk menyelesaikan dia. Nampak je kuasa 2, mesti kena guna kuadratik. Itu dia punya pedoman dia. So kita ada 8x kuasa 2. Saya tarik ke depan. Kemudian kita ada 24x dengan 20x. So saya tinggallah 4x sahaja. Negatif 60 dengan negatif 252 tu saya bawa dulu sebelum saya buat apa-apa. So kita ada negatif 60 tolak 252. So kamu akan ada satu equation yang mana kamu ada negatif 312 sama dengan kosong. So nak cari nilai X tu, kamu kena selesaikan ni. Macam biasa, nampak je kuadratik, jangan pening kepala. Panggil best friend. So masukkan 8 dekat tempat A, 4 dekat tempat B, negatif 312 dekat tempat C. Dan dia akan bagi X pertama iaitu 6. Kemudian dia bagi X yang kedua iaitu negatif 6.5. So dekat sini yang mana logik untuk dipakai mestilah nombor yang positif. So X dah jumpa nombor yang positif. X nilai dia 6. So soalan C, Pak Samad juga turut bercadang untuk memagari kawasan Belorek dengan pagar dawai. So dia nak tutup kawasan Belorek lah. Dia nak pagar semua tempat yang warna hijau ni je. So, beliau membeli 2 gulung pagar dawai dengan panjang setiap gulung adalah 35. So, satu gulung 35 meter. So, 2 gulung maksudnya 70 meter lah in total. Tentukan sama ada pagar dawai yang dibeli itu cukup ke tidak nak memagari kebun tersebut. So kalau korang perasan, kita kena cari panjang setiap yang saya guna kali hijau ni. Tapi yang specialnya, warna hijau ni yang kita kena cari. Kita kena cari hijau, kita kena cari warna oranye ni, kena cari warna kuning ni, dan juga kena cari warna biru ni. Alright, so saya padam yang ni. Sebab dia nak pagar semua kan, so kita kena cari setiap satu colour tu. Dan korang pun dah dapat X ni dari apa. So untuk yang warna kuning, EB, masukkan X kat tempat X, masukkan 6 dekat tempat X, kamu akan dapat 24 meter. Untuk panjang BC,
BC warna biru. So masukkan X dekat situ, akan dapat 12. 12 kalau tolak 5, bakinya 7 meter. So BC tu panjang dia sama panjang dengan AD. So BC adalah 7. So untuk donkey cacing pula panjang dia 24 tambah dengan 12, kita ada 36 meter. So DC. Yang last sekali untuk ED tu yang nak cari tu. So kalau sini 7, situ 12, yang panjang ni berapa? Kan dia guna Pythagoras theorem. So 7 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 akan jadikan E panjang ED kuasa 2. Okay, so dekat sini kita ada 49 tambah 144 menjadikan ED kuasa 2. So berapa nilai tu? Kamu akan dapat 193. 7, 12, tu ke 7 Dah. So punca kuasa 193. So punca kuasa untuk 193 sebab apa? 193 di sebelah kiri ni punca kuasa, ni ED. So kamu akan dapat nombor yang pendek sikit lah. So kita tahu panjang dia adalah kurang lebih 13.89. So cadangan saya, biar dia sebagai nombor ni, tak payah usik dia. So ED kamu dah tahu panjang dia adalah punca kuasa 193 ataupun set 193. Dan semua tu dalam meter lah. Okay, biar je macam tu. Kemudian kita tambahkan semua, tengok dapat tak kurang daripada 75, 70. Kalau kita tambah ni lebih 70, maksudnya tak cukup lah. So kalau kamu tambahkan semua, kalau macam saya kalkulator ni, saya ada 24 tambah 7 tambah 36 tambah set 193. Saya akan dapat 80.89 kurang lebih. Okay, so saya dapat 80.89 meter. So conclusion dia apa? Tak cukup panjang. Gawai tak cukup panjang. Itu conclusion dia. Okay, dua gulung dia tak cukup. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada, saya teruskan. Okay, chapter 2 asas nombor. Recall balik macam mana nak buat asas nombor. Saya boleh ajar semua ni sekejap. So latihan. So kalau dia minta nilai digit yang bergaris, so kita fokus kat tempat yang kita minta tu je lah. 3. So kalau 3 lah nilai yang kita nak cari, saya rasa semua orang tahu nak buat asas nombor macam mana. So 3 tu akan darab dengan 7 kuasa 1. So jawapannya akan jadi 27. Itulah nilai dia. Okay. So macam mana nak ingat cara dia 7 tu darab berapa, 7 kuasa berapa. Start dengan sini, ni 7 kuasa kosong, ni 7 kuasa 1, ni 7 kuasa 2, ni 7 kuasa 3. Tu cara ingat dia. Tulis macam betul jawi. So yang kau nak sibuk kat sini je. Yang kau fokuskan dekat kuasa 1 tu je. So 3 darab 7 kuasa 1 ialah 27. Settle satu soalan. Ada soalan? Ada? $21 ke? 21 lah.
21. Mamai. Okay, so nyatakan, thank you betul kan. So nyatakan nilai nombor 2, 3, 2, 1 asas 4 dalam asas 10. So jangan sakit kepala, tulis je dulu kat sini. Ni kuasa kosong, ni kuasa 1, ni kuasa 2, ni kuasa 3, sumbat. So yang ni akan jadi 1 tambah, ini akan jadi 2 darab 4 kuasa 1 iaitu 8 tambah, yang ni akan jadi 3 darab 16, berapa? 48. Ini akan jadi 2 darab 4 kuasa 3. 128. Saya rasa yang ni tak susah kot untuk semua orang. Asas 4 tak pakai dalam kalkulator. Asas tak banyak kalkulator. Ada binary, ada octo, ada asas 2, asas 8 je untuk kalkulator. So yang ni semua kena buat manual lah. 1 tambah 8 tambah 48 tambah 128, kamu sepatutnya dapat 185. Okay, next. Alright, so tukar 2543 kepada nombor dalam asas 6. So nak tukar benda ni jadi asas 6. Contoh yang dia bagi tu sentiasa bahagi dengan 9 lah, sama dengan soalan ni. So apa yang saya buat adalah saya nak sentiasa bahagi dengan 6 lah. So 2543 tu asas 10. Sebab tak tulis nombor kat situ, so saya tahulah dia asas 10. So saya akan sentiasa bahagi dengan asas 6 sebab nak tukar kepada asas 6. So 2543 saya bahagi 6 dulu first round, tak payah fikir panjang, guna kalkulator je. So 2543 bahagi 6, kau akan dapat nombor ni. Nombor ni tak boleh pakai. Tukar jadi pecahan bercampur, baru kita boleh pakai. So 423 tu akan jadi kat sini. 5 tu baki dia. 6 tu benda yang kau tengah bahagi. Okay, tu cara dia. Kemudian kita ambil 423 je, sentiasa bahagi dengan 6 sahaja. Dapat nombor pecahan tak wajar ni, tak boleh pakai. Kena jadi pecahan bercampur. So kat sini kau dapat 71/2. Kat sini kalau tulis 71/2 tak ada masalah. Cuma tengok, kau sentiasa bahagi dengan 6 kan. So pecahan boleh diubah. So 2 tu kalau nak jadi 6 kena darab 3. So 2 darab 3 adalah 6. 1 darab 3 adalah 3. So kita tahu kita boleh adjust macam tu. Settle. So 70 bahagi 6 pula. Nombor pecahan campur please. So kita ada 11 2/3. Tak apa, tulis dulu. 11 2 3. Nombor tak sama. So kat sini kalau nak adjust jadi 6 darab 2. So maksudnya 3 darab 2 adalah 6. 2 darab 2 adalah 4. So dah siap. Satu lagi lah rasanya. 11 bahagi 6. Dapat 1 5/6. Yang ni senang. So ada 1 5/6. So memandangkan 1 dah tak boleh bahagi 6. So sini kosong, 1 tu bawa turun. So cara baca dia adalah 1 5 4 3 5 asas 6. Dah siap. Okey. Ada soalan tak ada So, soalan 4, nak tukar 2214 asas 5 kepada asas 7. Now, 2214 tu asas 5. Nak tukar asas 7, dia kena jadi asas 10 dulu. So, macam singgah sekejap jadi asas 10. So, saya pun akan tukar dia jadi asas 10. Ni 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. Kalau saya akan buat macam ni. 0, 1, 2, 3 untuk ingatkan saya. So, 4 darab 5 kuasa kosong adalah 4. 1 darab 5 kuasa 1 adalah 5. 2 darab 5 kuasa 2 adalah 50. 2 darab 5 kuasa 3 250. So tambahkan semua, kita ada 200. So kita ada 309.
309 tu lah dalam asas 10. Okay. So asas 10 tu nak tukar jadi asas 7. Itu yang saya buat sekarang. Kalkulator tak ada shortcut. Melainkan guna kalkulator untuk tolak apa, bahagi macam biasa je lah. Bahagi 7. Tak boleh pakai. 44 1/7. So boleh pakai. So 40, ni bagi 9 44 1 7. Okay 9 dah. Okay, settle satu part. Ambil nombor bulat je, bahagi 7 lagi. Kita ada 6 2/7. So 6 bagi 2 yang kau bahagi 7. Boleh bahagi tak boleh, kosong. So jawapan dia baca ke atas. So jawapan dia adalah 621 asas 7. Okay, ada soalan tak? Tak ada Tak ada. Next. Alright, so kalau kena tambah tolak, macam mana nak buat? Pada saya personally, kalau saya tengah buat asas 7, saya akan ingat, okay, asas ini cara saya, mungkin lain sikit. So asas 7 lawan asas 10, itu yang saya nak buat sekarang. So apabila dia bernilai 7 dalam asas 7, dia juga adalah 10. Apabila dia bernilai 6 di asas 7, nilai dia 9. Kalau dalam asas 7 dapat 8, maksud nilai dia 11. Kalau asas 7 dapat 9, nilai dia 12. Kalau asas 7 5, maksud nilai dia 8. Biasanya kita akan pakai nombor lagi besar lah. Kenapa kena jadi macam tu? Sebab nanti kita nak guna masa tambah tolak. Contoh kamu tengok kat sini, 6 tambah 5, 11 kan? 6 tambah 5, 11 kan? So dekat situ kamu tahu saya kena panjangkan lagi ni. Ini 10, ini 11. Ini 13, ini 14. Dalam asas 7, apabila kamu dapat 11 asas 7, nilai yang bersamaan dengan dia adalah 14. Sebab tu kamu nampak 14, 4 letak dekat bawah, 1 letak dekat atas. So apabila tambah semua ni dapat 10 dalam asas 7. 10 dalam asas 7 bernilai 13. So sebab tu 13, 3 letak bawah, 1 letak atas. So 1 tambah 4 tambah 5, 1 tambah 4 tambah 2 jadi 7. So 7 dalam asas 10 bernilai 10, sebab tu dia tulis 10 kat depan tu. Okay. So sama juga konsep sekarang. So kita nak buat 3, 2, 4 asas 7. Kita nak tambahkan dengan 6, 5, 4 asas 7. So 4 tambah 4, 8. Kau ada ke asas 7, 8? Tak ada. So 8 tak ada, kita boleh tulis 11 dalam kat sini. Ini semua asas 7 So 1 tambah 2 tambah 5, 8. 11 juga tak dekat sini. 1 tambah 4 tambah 6 dapat 10. 10 dalam asas 7 adalah 13. So 1, 3, 1, 1. Itulah jawapan dia. Ada soalan tak? Macam mana saya dapat ni? Tak ada? Okay, next. Okay, kaedah menolak pula. Biasanya tolak tambah saya mesti akan readykan dia punya asas-asas lah sebelum saya buat tu. Just to remind myself lah. Biasanya pakai untuk tambah je, tapi kita sedang buat asas 7 ni. So asas 7 lawan asas 10. So apabila dia bernilai 7, asas 10 bernilai 10. Kalau dia 6, 9. Kalau dia 8, dia ni 11. So dia kat sini kamu boleh bayangkanlah nombor seterusnya tu. Alright, so apa yang berlaku dekat sini? 4 tak boleh tolak 6. So apabila 4 tak boleh tolak 6, kita pinjam sebelah. So bila kita pinjam sebelah, yang ini dia akan jadi kosong. Okay. Now, apa jadi dekat sebelah kanan ni? 7 akan tambah 4 jadi 11. 11 tolak 6 dapatlah 5.
Okay, settle this part. So sekarang ni kamu perasan tak, kosong nak tolak 2 tak boleh pakai. So kena pinjam sebelah, tinggal 5. So apa yang kamu bagi dekat sebelah kanan ni bukan bagi 10. Sebabnya asas 7 kau bagi 7 lah. So 7 tolak 2, 5. 5 tolak 1, 4. Itu cara dia. So 560 asas 8 nak tolak 125 asas 8. So kosong tak boleh tolak 5, pinjam lah sebelah, tinggal 5. So yang ni akan jadilah 8 bukan jadi 10 sebabnya asas 8. So 8 tolak 5 adalah 3, 5 tolak 2 adalah 3, 5 tolak 1 adalah 4. So jawapannya 433. Cikgu kalau asas 8 boleh check pakai kalkulator, boleh? Pergi dekat setup, pergi dekat base number. So yang kau nak masukkan tu adalah okta ataupun base 8. So masukkan 560 tolak dengan 125. Dia terus bagi jawapan 433 base 8. Ni dia punya automatic way lah. Okay, next. So dia minta hitung nilai 230, 2310 asas 4 tambah dengan 2531. Nilai. Dia minta nilai. Bila dia minta nilai maksudnya dia tak kisah asas berapa pun. So pada saya nampak semua ni patut tukar jadi asas 10 lah. So 2310 asas 4 tukar jadi satu nombor dalam asas 10. 3521 asas 7 tukar dalam asas 10. Okey, cuba try soalan ni. Soalan 1 dengan 2 saya bagi masa. Total dah patut 3 minit je. 1 minit setengah satu soalan. Cuba try 3 minit. Kat mana? Mana?
Okay, so saya rasa semua orang boleh jawab soalan ni. 2, 3, 1, 0, asas 4. Kalau tukar asas 10 berapa? Siapa dapat? $180, thank you Khadijah. Yang bawah tu? 3521. 1289. So kalau kau campurkan dua-dua tu, dia akan jadi 9, 6, 3, 4, 2. Contohlah nilai dia, 2469. Saya congak dah ni, kalau salah bagi tahu. Hitung dalam asas 5 untuk kedua-dua tu. So obviously 5521 tu dalam asas 10 berapa? 2120 asas 3 berapa? Siapa nak try? Ada orang try tak? Bima macam mana? Putri, Munirah, Iswa, ada orang lagi tak nak try ni. Nampak. Queen, tukar jadi asas 10. Ya. Yeah. Kenapa Khadijah? Yang tadi tu 1469. Oh iyalah 469. Thank you. So untuk nombor 2 ada orang ada jawapan tak? Belum lagi. Tidak, saya tak. Saya tengok jawapannya lah. Tak ada ya? Ada. Buat sesuatu lah. So 1 darab 6 kuasa kosong 1. So 1 tambah 2 darab 6 kuasa 2, 6 kuasa 1, 12 tambah 5 darab 6 kuasa 2, 180 tambah 5 darab 6 kuasa 3. Saya patut dapat 1080. So yang bawah tu pula saya ada kosong tambah 6 tambah 3 darab kuasa 2, 9 tambah 3 kuasa 3, 27 darab 2, 54. Okay. Tu tambah 12 tambah 180 tambah 1080, saya dapat 1273. Yang bawah tu pula saya dapat 0 tambah 6 tambah 9 tambah 54. So jadi 69. So kalau saya tambahkan dua-dua tu, saya akan dapat 1342 asas 10. So nak jadikan dia asas 5, buat sesuatu lah. Now asas 5 adalah 1342 sentiasa bahagi dengan 5. Panggil best friend, tukar balik menu biasa. So 1342 bahagi 5. Nombor ni tak boleh pakai, yang kita boleh pakai ni 26825. So 26825, lepas tu ambil 268 je bahagi 5. Okay, tak boleh pakai, kena guna pecahan bercampur. 53 35. So 53 35. Lepas tu kita ada 53 kalau bahagi 5, 1035. So 1035. So ni dah nampak lah. 2
05, so 2 lah. So cara baca dia adalah 20332 asas 5. Itulah jawapan dia. Daripada 1342 asas 10 tukar jadi asas 5 adalah 20332. Okay, ada soalan? Tak ada Okay. So diberi satu nombor, tolak satu nombor dalam asas 4, dapat jawapan dalam asas 3. So dia minta apakah nilai X tu dalam asas 4. So ada cara lain? Tak ada. Tukar semua jadi asas 10 dulu. Dah dapat satu nilai bila kamu tolakkan dia, dapat nilai X tu, baru tukar asas 10 balik. Nak try dulu ke? Soalan ni nak try dulu ke nak saya explain je? 3 minit maksimum. Alright, so 8762 asas 9 tolak dengan something asas 4. So apa nombor kat depan ni? 8762 asas 9, berapa nilai dalam asas 10? 2210. Asas 3 berapa dalam asas 10? So saya rasa semua orang pun boleh buat ni.
2 darab 9 kuasa 0 iaitu 2 tambah 6 darab 9 kuasa 1 iaitu 54 tambah 7 darab 9 kuasa 2. So 7 darab 9 kuasa 2 567 tambah 8 darab 9 kuasa 3. So kita ada 5, 8, 3, 2. So tambahkan semua tu nanti kemudian. So depan ni kosong tambah 3 tambah 18 tambah 3 kuasa 3, 54. So 2 tambah 54 tambah 567 tambah 5832, saya dapat 6455. Yang belakang tu saya dapat, yang bawah tu saya dapat 3 tambah 18 tambah 54, so 75. So yang ni 60 something, tolak something yang ada baki. So saya masukkan dalam bentuk asal soalan tu. Kemudian saya carilah apa yang tak ada tu. 6455 tolak something, saya bagi dia X je, dapat 75. So berapa something? So something tu adalah, saya tukar tempat, so 6455 tolak 75 adalah X. Saya swap tempat dia. So 6455 tolak 75, X tu adalah 6380. So 6380 ni kena tukar dalam asas 4. So kita sentiasa bahagi asas 4. Kita sentiasa bahagi 4. So 6380 bahagi 4, saya dapat 1595 first round. 04, kemudian bahagi 4 lagi, saya dapat 398. 3 baki 3, 4. So 398 bahagi 4, saya dapat 99, 2/4. Teruskan lagi, saya dapat 24, 3/4. Kemudian 24 bagi 4 dapat 6, baki kosong, sini 4. So last round, sini baki dia 2, dapat 1, lepas tu 4. So 1 lah, sini kosong. So jawapannya adalah 120 3230, asas 4. Setelah nilai dia dalam asas 4. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa kita sampai sini lah hari ni. Minggu depan kita sambung chapter yang seterusnya. Okey, terima kasih semua. Ada soalan apa-apa lagi ke nak tanya? Okey, terima kasih Khadijah. Kalau tak ada boleh leave dah. Okey, terima kasih. Bye, Assalamualaikum. Sama-sama.